Assalamualaikum dan selamat pagi. Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Fahmi Izzuddin dan tumpuan kita pada jam ini adalah untuk melihat realiti semasa sektor PMKS negara dalam mengembangkan perniagaan ke pasaran yang lebih luas. Dan seringkali kita berbincang berkenaan dengan perkara ini. Hal ini umpamanya easier said than done kerana cabaran yang hadir sering menjadi hambatan kepada pemain sektor PMKS untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Dan dalam konteks cabaran pula, ia merangkumi segala aspek termasuk ilmu, literasi digital, kewangan dan perundangan. Namun bila kita bercakap tentang perkara ini, pastinya kita ingin tahu apa formula statik dan berkesan untuk sektor ini terus dipacu perkembangan yang proaktif. Dan bagi berbincang perkara ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan salah seorang yang tidak asing lagi dengan Pantau Belanjawan dan juga Niaga Awani, iaitu Datuk William Eng yang merupakan Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Samenta. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Okey Datuk, bila kita nak bercakap berkenaan dengan PMKS pergi ke peringkat global dan cabaran, halangan dan berbagai-bagai lagi perkara yang menghambat usaha PMKS ini untuk melebarkan lagi perniagaan mereka, pastinya ia berkait dengan pelbagai rantaian isu yang memberi kesan antara satu sama lain. Jadi kita pertama sekali lah saya ingin bertanya kepada Datuk melihat kepada situasi hari ini. Mungkin daripada perspektif Datuk sendiri boleh kongsikan realiti semasa peniaga Ya, PMKS Malaysia pada ketika ini, Datuk. terima kasih kerana menjemput Samantha sekali lagi ke rancangan ini. Kalau kita lihat tinjauan Samantha bulan lepas, kita lihat isu yang paling ketara untuk PKS adalah isu margin keuntungan yang amat tipis. Ini kerana ramai peniaga, bukan sekadar PKS, masih beroperasi dalam keadaan pertumbuhan rendah dan nilai rendah ataupun LGLV. Jadi apabila kita lihat ekonomi madani, menyatakan hala tuju kita adalah menjadi antara 30 ekonomi terbesar di dunia, dia bermaksud kita perlu beralih ke industri HGHV ataupun high growth high value yang sering disebut-sebut oleh Perdana Menteri lah kan. Antaranya ini bermaksud perniagaan kita perlu berkembang ke peringkat global. Dan bila bercakap tentang berkembang ke peringkat global ini, saya ingin kongsikan juga satu kajian yang menarik di mana difahamkan 91% perniagaan Malaysia secara aktif mencari peluang sehingga di peringkat antarabangsa. Ini menunjukkan faktor signifikan yang ramai sebenarnya pengusaha PMKS negara kita ini ingin meneroka ke pasaran luar. Mungkin boleh dikongsikan juga apa manfaat sebenarnya jika meluaskan perniagaan ke pasaran yang lebih besar, Datuk? Ya, saya tak pastilah di mana dan bila tinjauan tersebut dilakukan. Tapi setahu saya memang ramai perniagaan termasuk PKS ni dia berminat untuk keluar negara. Tapi saya rasa tak sampailah 91% tadi. Sebab kalau betul-betul dia 1% perniagaan peminat untuk berkembang ke pasaran luar Malaysia, saya rasa itu adalah berita bagus dan berarti hasrat kita untuk menjadi lebih global sudah tercapai. Tapi hakikatnya yang saya lihat tak ramai perniagaan yang cenderung untuk mengekspor pun. Saya bagi contoh. Mereka yang mendaftar dengan matrik. Kalau dia daftar dengan matrik, maksudnya syarikat mereka ni mungkin dimahu ataupun sudah mengekspor. Tapi bilangan setakat ini, mengikut statistik matrik sendiri, cuma 12,000 syarikat berdaftar sehingga hari ini. Ini kurang dari 1% dari semua syarikat di Malaysia. So of course, kita tahulah kan, pasaran Malaysia ni terhad. Kita cuma ada apa? 33 juta penduduk. Dan pasaran kita cukup kompleks. Kalau kita ambil 33 juta tadi, kita berbilang kaum, berbilang bahasa. So, pasaran yang kita boleh target sebenarnya jauh kurang daripada penduduk kita. Tapi kalau kita lihat negara jiran, Indonesia contohnya, dia ada 280 juta penduduk. Saya kenal ramai PKS dari Indonesia. Ada saya terfikir satu bisnes ni, dia buat bisnes cuci kereta. Secara franchise. Dia ada 100 lebih outlet. So, saya pergi ke HQ, dia nak tengoklah macam mana ada benda yang kita boleh pelajari ke atau tidak. Tapi yang nampaknya operasi dia bagus, sistem dia bagus. Tapi tak jauhlah sangat beza dari kedai cuci kereta yang kita ada di Malaysia. Tapi dia punya 100 outlet. Kerana apa? Kerana pasaran dia besar. So Malaysia kita tidak ada kelebihan seperti itu. Jadi adalah amat penting, saya rasa, untuk usahawan kita ni untuk think global. Iaitu mempunyai mindset bahawa apa jua produk atau perkhidmatan kita, kita perlu bawa produk tersebut ke peringkat antarabangsa pada satu hari nanti kalau bukan hari ini. Ya.
Ya, dan saya setuju dengan kenyataan Datuk yang menyentuh berkenaan dengan mindset pengusaha PMKS kita itu sendiri yang perlu diletakkan visi mereka untuk meluaskan perniagaan ke peringkat global. Akan tetapi, kita nak juga menyentuh berkenaan dengan cabaran dan halangan yang sentiasa membelenggu pengusaha PMKS ini. Antaranya, Datuk, kalau kita nak cakap tentang cabaran ni, kebiasaannya cabarannya meliputi sumber kewangan, pendanaan dan juga ilmu, juga literasi digital itu sendiri. Namun, melihat kepada beberapa cabaran dan halangan ini, menerusi perspektif Datuk sendiri, cabaran mana yang seharusnya diberi keutamaan untuk didepani dahulu, Datuk? Ya, saya rasa isu kewangan itu penting. Tapi kalau kita lihat dari segi dasar dan hala tuju negara, kita tahu sekian lama kita memang mahu perniagaan kita ni lebih cenderung untuk masuk ke pasaran global. Jadi pada saya persoalannya adalah sama ada kita bersedia atau tidak untuk berbuat demikian. Kita ambil benda yang paling asas, produk kita sebagai contohnya. Saya ni selalu bawa PKS kita ni ke luar negara sebab di sementara ni kita ada 3 atau 4 trade mission lah. Setahun ke Indonesia, Taiwan dan sebagainya. Yang ikut saya tu biasanya dia boleh claim ekspansi dari matrix di bawah MDG, Market Development Grant. So kalau diikut di farming produk dia, pasti akan disubsidikan oleh kerajaan. Tapi banyak saya lihat, peniaga kita ni sebenarnya belum ready untuk ekspor dari segi packaging contohnya. Ada yang jual makanan. Saya ada satu ni, dia jual keropok secara bulk lah kan. Tapi packaging dia dalam plastik. Dan ditampal apa tu, label dia. So saya rasa memang tak sesuai lah kita untuk label begitu atau packaging begitu untuk pasaran sedunia. Macam mana kita nak orang luar negara ni yang mungkin tak kenal jenama kita. Dia tak pernah nampak barang kita. Macam mana dia nak beli dan import produk kita? Jadi cabaran yang pertama saya rasa, selain daripada isu kewangan dan sebagainya, adalah product readiness. Sama ada produk kita ni sesuai atau tidak untuk ekspor. Dari segi penjenamaan dia, dari segi packaging dia ataupun pembungkusan, dari segi costing dan pricing kita, adakah sesuai dengan pasaran yang kita mahu tembusi, dari segi khidmat sokongan dan sebagainya. Jadi kita perlu lakukan penyelidikan pasaran dan adaptasi produk kita supaya dia memenuhi cita rasa dan juga piawaian tempatan. So itu yang paling asas saya rasa. Ya, ilmu berkenaan dengan pemasaran dan juga penjenamaan itu juga penting sebenarnya selain daripada faktor kewangan. Akan tetapi Datuk, kalau kita nak cakap tentang faktor kewangan ini dan juga pendanaan kepada pengusaha PMKS untuk pergi ke peringkat lebih global, ke peringkat global ini, mungkin Datuk boleh kongsikan juga jenis pembiayaan yang paling sesuai dan paling tepat untuk PMKS ini memperluaskan operasi mereka secara antarabangsa, Datuk. Ya, saya rasa isu kewangan ini penting, tapi bukanlah yang terpenting. Ya pasti kalau kita berhasrat untuk keluar negara, kita perlu bersedia untuk melabur sejumlah wang untuk membuka pasaran tersebut. Contohnya kita mahu menyewa premis perniagaan contohnya. Ataupun dapatkan lesen yang berkenaan untuk syarikat kita. Ataupun mengaji staf baru dan sebagainya. Jadi kita harus buat perancangan dan bajet kita dan mengambil kira kemungkinan besar pasaran luar akan lebih susah dan mencabar dari yang kita biasa di Malaysia. Dengan kata lain, kita perlu bersedialah dengan lebih sumber kewangan supaya kita dapat menghadapi apa-apa masalah yang mungkin timbul. Tapi dari segi ekosistem kewangan, sebenarnya Malaysia ini ada beberapa agensi yang boleh membantu. Contohnya Exim Bank. Dia mempunyai dana khas untuk membantu mereka yang memerlukan dana untuk ekspor contohnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jauh lebih penting sebenarnya dari isu kewangan adalah isu pekerja. Kalau kita tanya syarikat yang berjaya mengembangkan perniagaan dia di luar negara, saya rasa 10 dari 10 ni disetujui isu utamanya pekerja. Kita perlu faham contohnya undang-undang buruh tempatan. Dia lain daripada Malaysia. Kita perlu faham perbezaan cara bekerja dan etika orang dia yang juga lain daripada yang kita biasa di Malaysia. Dan yang penting sekali, terutamanya untuk PKS, pengurusan tertinggi di syarikat kita di luar negara ni sebaiknya diri kita sendiri ataupun orang yang sedang bekerja dengan kita supaya dia faham produk serta sistem perniagaan kita. Jadi saya rasa ini amat penting kerana saya lihat ramai peniaga tempatan ni dia gagal memasuki pasaran lain bukan sekadar isu kewangan tapi kerana isu pekerja ini. Dan melihat kepada korelasi antara pengusaha PMKS, kalau dalam negara juga memang ada isu masalah dengan pekerja dan sebagainya dan itu menimbulkan pertanyaan bagaimana mereka ingin meluaskan perniagaan ke peringkat global jika di tempat sendiri pun masih lagi bergelut dengan isu pekerja secara internalnya. Dan Datuk, mungkin
bercakap tentang sumber tenaga ini, bagaimana sebenarnya sektor PMKS negara terutamanya kepada pemain-pemain industri PMKS negara ini dapat mencari satu bentuk penyelesaian untuk memastikan sumber tenaga mereka itu cukup, itu pertamanya, cekap dan juga terbela dari segi pemberian gaji yang baik dan sebagainya sebelum mereka pergi ke peringkat yang lebih tinggi, Datuk. Ya, jadi isunya dua. Satu, adakah kita membayar setimbal apa yang diperlukan oleh pekerja? Sekiranya tidak, manalah boleh kita nak menggaji orang yang kita mahu. Ya. Sebab kalau kita tengok, kita bertanding bukan dengan syarikat lain. Kita bertanding dengan gig economy contohnya. Kalau gig economy ni, untung dia ataupun apa yang dia dapatkan itu lebih tinggi daripada kalau dia bekerja dengan kita. Macam mana kita dapatkan pekerja itu? Itu satu. Keduanya, kita sudah sedar bahawa sebenarnya kita tidak boleh lagi bergantung semata-mata kepada tenaga kerja. Jadi kalau sebaiknya PMKS terutamanya boleh kalau dia dapat untuk menggunakan pendigitalan dan otomasi untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada tenaga buruh. Itu penting sekiranya kita mahu mengekalkan daya saing PMKS kita. Ya, baik sekali idea Datuk bila menyentuh sebenarnya kalau isu sumber tenaga ni memang kita boleh counter semula dengan penggunaan inovasi dan teknologi, juga literasi digital yang boleh dipertingkatkan. Namun melihat kepada cabaran PMKS pada hari ini pula Datuk, berbeza situasinya sebab apa? Bila nak adaptasi teknologi dan juga inovasi itu mungkin memerlukan pendanaan dan sebagainya. Bagaimana kita nak memahami penggunaan inovasi dan juga pendigitalan perniagaan ini kerana masih lagi ada PMKS misalnya di luar bandar khususnya yang tidak lagi mempunyai literasi digital yang begitu tinggi. Bagaimana kita nak memahami konteks ini? Sebab kita nak bergerak sebagai sebuah negara yang katanya negara hub digital ataupun memperkasakan PMKS menggunakan pendigitalan perniagaan, tetapi masih lagi ada lompong-lompong seperti beberapa lokaliti yang tidak berperanan untuk mempromosikan pendigitalan perniagaan ini. Bagaimana kita nak memahami ini, Datuk? Sebenarnya selepas pandemik ini, ramai PMKS ini sudah pun memulai pendigitalan mereka. Contohnya sekarang ni ramai yang sudah menerima e-wallet. Contohnya saya sekarang ni di Kuantan. Sebelum saya ke sini semalam saya ingat mungkin Kuantan ni penerimaan e-wallet ni kurang daripada Kuala Lumpur contohnya. Tapi terperanjat sebab di sini semua gerai kecil, tepi jalan semua diambil e-wallet. Jadi isu pendigitalan ini dari segi penerimaan e-wallet sudah pun mantap berbanding dengan sebelum pandemik. Itu satu. Tapi keduanya, kita perlu faham pendigitalan ini bukan sekadar mempunyai website ataupun mempunyai Facebook sahaja. Dia ada banyak lagi aspek dia. Kita bagi contoh. Sebelum ini di bawah kerajaan Tan Sri Muhyiddin, kita adakan satu dana geran pendigitalan sebanyak RM5,000 melalui Bank Sebanan Nasional. Maksudnya ini geran padanan untuk semua PKS lah kan. Tetapi ramai PMKS ni bila dia ambil geran padanan ini, dia gunakan RM5,000 ini untuk apa? Dia gunakan untuk iklan dalam Google, iklan dalam Facebook. Itu pada saya bukanlah pendigitalan sebenar. Yang perlu kita usahakan adalah bagaimana kita nak pendigitалkan back-end kita. Contohnya, adakah kita mempunyai sistem untuk CRM, untuk ERP contohnya, untuk memastikan akauntan kita atau akaun kita itu baik contohnya. Itulah yang kita harus saya usahakan selain daripada dari segi front-end, iaitu pengiklanan dan juga penerimaan e-wallet. Menarik sekali perkataan Datuk. Ya, betul. Kadang-kadang mereka mendapat peruntukan mungkin RM5,000 untuk pendigitalan perniagaan, namun digunakan pendanaan itu untuk membuat paparan iklan menerusi Google Ads, Facebook Ads dan sebagainya. Akan tetapi terlepas pandang kepada bahagian-bahagian seperti mungkin lebih teknikal seperti front-end, aplikasi dan sebagainya. Baik Datuk, banyak lagi saya nak tanya kepada Datuk sebenarnya, tapi saya simpan dulu sebab kita kena berhenti berehat seketika dan kita kembali selepas ini.
Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Fahmi Zudin dan saya sejak tadi bersama dengan Datuk William Eng, Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Samenta membincangkan berkenaan formula bagaimana sebenarnya sektor PMKS negara ini boleh melebarkan perniagaan mereka ke peringkat global. Dan Datuk, tadi sebelum kita pergi berehat banyak Datuk kongsikan berkenaan dengan antara cabaran-cabaran dan juga halangan selain daripada faktor kewangan, faktor penjenamaan juga menjadi hambatan kepada pemain industri PMKS untuk pergi ke peringkat global. Namun pada blog ini Datuk, saya ingin memberi satu penekanan terhadap elemen ESG kerana beberapa hari sebelum saya ada berbincang dengan beberapa pakar, kita bercakap berkenaan dengan bagaimana sebenarnya sektor PKS ini boleh pergi ke peringkat global menerusi kelestarian dan juga pertumbuhan dalam masa yang sama. Dan rata-ratanya mereka beranggapan bahawa elemen ESG itu sendiri adalah amat penting dan digalakkan untuk diterapkan dalam kalangan pemain PMKS. Mungkin pendapat Datuk sebenarnya apa kepentingan adaptasi ESG ini dalam kalangan PMKS, Datuk? Ya, semestinya ESG ini amat penting pada ketika ini, terutamanya mereka yang ingin mengeksport. Jadi daripada peringkat global ni, dia menghadapi beberapa cabaran ESG, terutamanya untuk PKS lah yang mengeksport. Contohnya kita lihat di pelbagai negara, terutamanya negara maju, dia mempunyai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan ESG yang perlu dipatuhi oleh perniagaan. Jadi kalau kita tidak faham dan kita tidak dapat patuhi piawai ESG ini, yang berbeza di setiap pasaran ni, mungkin dia akan menyekat kebolehan kita untuk mengeksport barangan kita. Itu satu. Keduanya kita lihat, berlainan daripada Malaysia ni, pelanggan global ni, katakan pelanggan di Eropah, dia lebih peka kepada isu-isu ESG. Dan kalau kita bagi dipilih, mungkin dia memilih untuk membeli produk atau perkhidmatan dari perniagaan negara lain lah, yang mempunyai komitmen yang dan tanggungjawab sosial yang lebih tinggi dan juga kepada alam sekitar. Oleh itu, saya rasa PKS ni perlu memastikan bahawa kita faham dan kita penuhi harapan pelanggan di luar negara ini dalam konteks ESG. Satu lagi yang juga penting ialah walaupun di Malaysia ni kita belum diwajibkan untuk membuat sebarang laporan ESG, tapi sekiranya kita mengeksport ke negara luar, kita menjadi sebahagian daripada rantaian nilai dia. So ada benda ni yang kita panggil scope 3 emission. Maksudnya kita menjadi sumber emission carbon kepada dia. Jadi kita perlu melaporkan skop 3 kita ini kepada pelanggan kita. Jadi itu juga penting untuk mengetahui bahawa walaupun kita tidak diperlukan untuk membuat laporan ESG, kefahaman kita mengenai isu ESG, isu carbon ini adalah amat penting untuk memastikan kesinambungan perniagaan kita. Ya, kefahaman berkenaan dengan isu ESG itu sangat penting dan saya kira itu menimbulkan persoalan daripada saya di mana kalau PMKS ini ingin mengadaptasikan elemen ESG ini, adakah mereka perlu memilih isu-isu yang terkait dengan perniagaan mereka yang dianggap boleh diselesaikan menerusi elemen ESG ini, Datuk? Ya, itu pasti. Sebenarnya isu ESG ni dia macam mana nak cakap ni, dia telah dirumitkan. Sebenarnya dia tak rumit sangat. ESG ni sebenarnya isu yang memang kita hadapi setiap hari. Bagaimana perniagaan kita ini menjimat duit contohnya. Bagaimana kita menjimat kegunaan tenaga contohnya. Bagaimana kita memakai tenaga kerja kita. Bagaimana kita dan sebagainya. Semua itu adalah isu ESG. Cuma masalahnya kita belum faham bagaimana kita mahu mendokumentasikan isu-isu tersebut. Jadi oleh itu kebelakangan ini kita lihat dari Kementerian Pelaburan dan MITI ni dikeluarkan package IESG sebagai guideline untuk PKS yang mahu membuat laporan ESG. Itu satu. Dari segi Pusat Malaysia pun dia ada satu guideline yang bernama Simplified ESG Disclosure Guide. Kedua-dua ini sebenarnya berunsurkan template supaya PKS yang mahu membuat laporan atau mahu memahami dengan lebih lanjut mengenai ESG ini, dia boleh menggunakan kaedah template tadi untuk membuat laporan mereka tanpa perlu terlalu faham mengenai belok-belok teknikal ESG ini. Jadi saya rasa yang pentingnya PKS ni kita jangan terlalu bimbang mengenai perkataan ESG ni.
Sebenarnya banyak yang diperlukan untuk laporan itu sudah kita ada. So yang perlu kita tahu bagaimana untuk membuat laporan tersebut menggunakan template-template yang sedia ada. Ya, mungkin saya kira Datuk mungkin ramai di luar sana terutamanya pengurusi PMKS merasa bimbang berkenaan dengan term ESG itu sendiri pun mereka dah rasa macam takut ni Datuk. Tapi mungkin Datuk boleh perjelaskan kepada mereka di luar sana apa mungkin peluang ekonomi yang boleh dijana oleh PMKS menerusi elemen ESG ni. Mungkin mereka tak nampak gambaran secara keseluruhannya terutamanya peluang ekonomi itu Datuk. Ya. Kebelakangan ini saya ke Hong Kong untuk melawat pameran Eco Asia bersama 30 PKS yang lain daripada Samantha. Saya dilihat di Hong Kong ini, dia sudah pun tidak lagi mengatakan apa laporan ESG dan sebagainya. Jadi fokus dia bukan lagi kepada laporan ESG, tapi fokusnya bagaimana untuk mendapatkan keuntungan daripada ekonomi rendah karbon. Jadi kita lihat dia ada pelbagai konsep baru, pelbagai teknologi baru, bagaimana untuk mengguna semula tenaga daripada sisa pekerja dan sebagainya. Jadi saya rasa yang pentingnya kita mahu faham dan kita perlu terangkan kepada PKS ini adalah peluang daripada ekonomi rendah karbon ini. Bukan sahaja kita mahu menakut-nakutkan mereka, kata yes ini penting, kalau kamu tak patuh mungkin perniagaan kamu akan runtuh dan sebagainya. Jangan kita takutkan, tapi kita bagi gambaran bahawa sebenarnya ekonomi rendah karbon ini adalah satu yang boleh membawakan keuntungan kepada perniagaan mereka. Jadi saya rasa dorongan ini penting. Ya, dan mungkin dari pemerhatian Samantha sendiri Datuk melihat kepada situasi semasa, adakah pengusaha PMKS di Malaysia ini sebenarnya cakna dan sedar berkenaan dengan adaptasi ESG ini? Adakah penerimaan itu ketika ini adalah cukup menggalakkan atau bagaimana Datuk? Ramai yang dah sedar mengenai isu ESG ini, tapi dia masih belum bersedia ataupun tahu bagaimana untuk mengadaptasikan perniagaan dia untuk mematuhi ESG. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita jangan terlalu takut atau bimbang dengan keadaan ESG ini. Sebenarnya kita sudah pun banyak kita yang kita lakukan ini sudah pun mematuhi konsep ESG ini. So itu yang pertama. Keduanya kita perlu memudahkan untuk mereka yang mahu berubah daripada operasi mereka sekarang ke ekonomi rendah global, mungkin dia memerlukan bantuan dari segi kewangan contohnya. Jadi kerajaan sudah pun menyediakan pelbagai kemudahan untuk membantu PKS yang mahu berubah ke dalam ekonomi rendah global ini dengan cara pinjaman rendah faedah dan sebagainya. Jadi dia tak susah sangat, tapi yang perlu kita faham adalah benda ini kita perlu mula sekarang untuk memahami konsep ESG dan bersedia untuknya. Ya, dan itu pastinya perlu digarap oleh pengusaha PMKS di luar sana bahawa sebenarnya kemudahan sudah pun disediakan, tinggal nak mohon sahaja. Dan jika visi anda itu betul untuk memastikan perniagaan anda pergi ke peringkat yang lebih baik terutamanya di pasaran global, pastinya itu antara langkah-langkah yang anda ambil. Dan juga Datuk, mungkin pada ketika ini juga saya ingin bertanya kepada Datuk, apa cabaran ataupun halangan yang Datuk lihat pada ketika ini mungkin tidak dirasai tetapi perlu diberi perhatian oleh pengusaha PMKS jika mereka ingin meluaskan perniagaan mereka. Sebab apa? Bila bercakap tentang halangan dan cabaran ini, dia berubah dari semasa ke semasa. Tapi apa mungkin pada ketika ini yang mungkin mereka tidak nampak tapi sebenarnya boleh menjadi satu bentuk halangan yang besar jika mereka tidak adaptasikan teknologi baru dan sebagainya. Apa Datuk yang lihat perkara yang perlu diberi fokus pada ketika ini? Ya, selain ada isu-isu yang hangat dikatakan seperti isu ESG tadi dan isu akses pasaran dan sebagainya. Sebenarnya yang paling penting adalah supaya PKS kita ini, seperti yang saya sering katakan, kita go back to basic. Itu pastikan perniagaan kita ini sudah stabil di Malaysia. Produk atau perkhidmatan kita ini sudah matang dan diterima ramai. Proses kita sudah ada dan staf kita pun sudah terlatih sebelum kita berfikir untuk mengembangkan perniagaan kita ke luar negara. So, back to basic lah dengan tiga kata lain. Ini adalah untuk memastikan kalau rancangan kita untuk berkembang ke tahap antarabangsa, dia akan berjaya. Dan satu lagi,
Sekiranya kita kurang berjaya pada cubahan pertama contohnya, kita juga jangan senang give up. Mungkin persediaan kita kurang tepat ataupun pasaran tersebut kurang sesuai untuk kita. Jadi kita perlu kaji semula dan bila kita ready, kita cuba lagi. Ini penting, jangan give up. Dan Datuk, terakhir sekali, nasihat Datuk kepada mereka di luar sana terutamanya untuk meningkatkan lagi ilmu perniagaan mereka dan juga literasi digital mungkin. Apa yang Datuk ingin sampaikan kepada mereka pada ketika ini, Datuk? Ya, benda yang sama juga. Kita perlu sering membaca lah. Itu yang saya penting. Saya nampak sebenarnya ramai PKS ini dia kurang membaca. Jadi dia kurang sedar mengenai isu penting yang berlaku di luar negara, yang dia faham, isu yang ada di Malaysia. Tapi sekiranya kita berhasrat untuk mengembangkan perniagaan kita peringkat global, kita kena sering membaca, rajin membaca. Itu penting. Dia bukan hanya isu untung rugi je, Datuk. Dia lebih daripada itu. Dia isu melibatkan ilmu perniagaan itu sendiri untuk memastikan perniagaan itu dapat diluaskan di pasaran global. Baik, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk William Ng yang merupakan Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Samenta di atas perkongsian berkenaan bagaimana kita ingin mengembangkan perniagaan PMKS ini terutamanya di pasaran global, melihat kepada apa yang dikatakan. Betul, memang ia dianggap sebagai easier said than done, tetapi seperti apa yang dijelaskan oleh Datuk William tadi berkenaan dengan penjenamaan produk dan juga bagaimana PMKS itu boleh memastikan produk mereka itu dah cukup matang di segmen tempatan terlebih dahulu, barulah mereka boleh mengorak langkah ke pasaran global. Dan saya kira itu saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Terima kasih kerana menonton diskusi ini. Saya Fahmi Zudin. Kita jumpa lagi.